Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, jam 12 tengah hari ini, hari Rabu 27 September. Anda kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan hari ini kedua kami serba ceria untuk bersama dengan anda, Fahrin Ahmad dan Fiza Sabjahan. Oh, terima kasihlah ingat nama saya. Hasfiza Aswati Sabjahan. Bagi nama penuh. Okey. Dan hari ini sebenarnya Fahrin, saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton yang dah pun mula merencanakan perjalanan anda. Maklumlah esok bermula cuti umum, pasti ramai yang mengambil kesempatan ini untuk pulang ke kampung, berjumpa dengan saudara mara, ibu ayah, ataupun mungkin ada pelbagai aktiviti yang telah direncanakan hujung minggu ni untuk sama-sama mengeratkan lagi hubungan antara keluarga. Ya, antara mungkin ada yang dah mula merancang untuk bercuti dan sebagainya. Tetapi apa yang juga kita ingin ingatkan kepada anda, jaga keselamatan bukan saja tentang diri sendiri saja, tapi harta benda, rumah anda, suis elektrik ditutup, rumah dikunci, dan tidak lupakan juga sekarang Fiza, keadaan cuaca agak tidak menentu. Jadi saya kira anda juga tidak menentu. Kan? Jadi anda perlu mengambil tahu dan sentiasa mengemas informasi terkini mengenai cuaca, kalau lebih-lebih nak ke utara ke selatan, ke mana-mana sekalipun. Tapi kita kena cakna sebenarnya dengan apa yang harus kita lakukan tentang keadaan sekeliling kita. Terutama sekali tentang cuaca ni lah. Kita kena sediakan beg kecemasan khususnya kalau mungkin kita ni tinggal di kawasan-kawasan yang berisiko untuk banjir. Dan terutama sekali bagi anda yang mungkin ada anak kecil, ahli keluarga yang tidak sihat dan sebagainya, pastikan ubat-ubatan tu dah dilabel, diletakkan dalam plastik supaya jika berlakunya bencana sebegini, insya-Allah dapat memudahkan lagi urusan-urusan kita ini. Kita cakap pasal cuaca ni, saya ingat satu je, sediakan payung sebelum hujan. Okey. Tapi kan sebenarnya sediakan payung sebelum hujan ni penting. Kadang-kadang kita pergi ke karnival-karnival, ke event-event kan, betul. Dapat payung percuma tu function. Sekena simpan. Function teruk. Okey, seronoknya kita nak bercerita tentang ini juga kan. Okey, bercerita tentang rakyat Malaysia ni Fiza. Sekarang saya tengok rakyat Malaysia ni sangat prihatin, sangat baik hati. Kalau dikatakan orang memerlukan bantuan, minta sumbangan dan sebagainya, kita sentiasa bersedia orang Malaysia ni. Betul, insya-Allah. Dan tetapi bila kita bercakap tentang orang meminta bantuan, memberi bantuan dan sebagainya ini, ada juga dalam kalangan kita ni yang mengambil kesempatan. Tidak terkecuali juga ada juga orang yang tidak mengambil kesempatan. Ini orang kata ada orang yang mengambil kesempatan di sebalik kegembiraan, kesedihan, tetapi ada juga orang yang sentiasa berpada-pada, bermuhasabah diri dan bersyukur dengan apa yang ada pada diri mereka. Tak lupakan ada juga yang mengambil ini. Mari kita ambil kesempatan itu, dia mengambil ini sebagai satu jalan mudah untuk tidak memperbaiki diri, memajukan diri dan sentiasa menunggu sahaja segala apa datang ke tangan mereka. Okey, konotasinya mungkin berbeza antara kita semua. Adakah kita orang yang memberi kesempatan ataupun kita orang yang mengambil kesempatan? Anda kongsikan bersama kami di laman saung Facebook WHITV3 ataupun di platform-platform media sosial kami. InsyaAllah jika berkesempatan nanti kita akan kongsikan topik ini bersama dengan panelis kita. Pastikan anda terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Jangan ambil kesempatan. Kuasa. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Ini berita baik bagi anda yang tinggal di sekitar utara dan juga anda yang mengikuti Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM yang telah pun 23 tahun berada di negara kita. Hari ini kita nak kongsikan tentang Minggu Saham Amanah Malaysia ini bersama dengan Ketua Hal Ehwal Korporat Kumpulan PNB iaitu Puan Nimi Kamal. Apa khabar Puan Nimi? Khabar baik. Assalamualaikum Fiza, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, saya kira bukan saya saja yang teruja, penonton-penonton juga nak tahu sebenarnya sedikit tentang penganjuran Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM tahun ini. Okey, Minggu Saham Amanah Malaysia atau lebih dikenali sebagai MSAM akan berlangsung sebanyak 9 hari di Bertam Pulau Pinang. Ini adalah karnival literasi kewangan yang terbesar bagi PNB. Alright. And dia akan berlaku di Bertam daripada 30 hari bulan September sampai 8 hari bulan Oktober. Okay. And di
MSEM juga, kali ini kita ada 50 pamer daripada syarikat-syarikat PNB, ejen SMB, daripada negeri Pulau Pinang, punya banyak booth lah dan aktiviti yang akan berlangsung di MSEM. Okey, ada macam-macam pempamer, 50 pempamer, ada kumpulan PNB, ejen ASNB serta agensi-agensi kerajaan negeri. Betul. Okey, dah 23 tahun MSEM ini berada di negara kita. Mungkin boleh kongsikanlah apa bezanya MSEM pada tahun ini? Okey, tahun ni kita actually menggunakan konsep edutainment dengan elemen STEM, which is science, teknologi, kejuruteraan dengan matematik. Okey. Jadi dia actually untuk semua rakyat Malaysia lah boleh mengunjungi dan mengenali program-program yang ada di situ. Dan juga kali pertama kita buat fizikal, secara fizikal dengan maya. Okey. Right? So kalau fizikal, pengunjung kena pergi ke Bertam lah, right? Yang maya boleh layari Facebook ataupun YouTube MSEM. Ya. And also bila pengunjung datang, disarankan supaya muat turun PNB Events app. Alright, dalam app tu ada jadual, ada peraduan juga yang boleh menang. So lebih baik kalau pengunjung download atau muat turun PNB app. Okey, maksudnya kalau kita tak dapat berkunjung, kita boleh tengok secara digital. Betul. Tapi kalau berkunjung, boleh download PNB app tu. Betul. Okay, So, yang ni untuk semua rakyat Malaysia lah. Okey. Kalau tak kisahlah duk Kelantan ke, Kuala Lumpur ke, boleh juga layani dengan alam maya lah. Okey, maknanya tak ada siapa pun yang ketinggalan. Walaupun dia Betul. berlangsung di Pulau Pinang, tapi walau kita di mana berada, boleh kita sertai MSEM ini. Betul. Okey, kita bercakap tentang wanita ni. Ya. Kita sebagai seorang wanita, kadang-kadang kita ni terlepas pandang ataupun tak tahu tentang pelaburan ni. Jadi melalui penganjuran MSEM ni sendiri, kan, apa manfaat sebenarnya yang nak dikongsikan terhadap golongan wanita tentang kepentingan pelaburan ni sebenarnya? Alright. Sebab sebagai wanita, wanita adalah individu yang amat potensi dia banyak, right? Di masyarakat, keluarga juga. Role yang dia mainkan tu, peranan dia penting lah, kan? So bila di MSEM ni, kita realise that untuk financial literacy ataupun financial planning dia lah, right? Amat penting bagi seorang wanita sebab dia akan mengendalikan keluarga dia dengan diri sendiri. So bila mengunjungi MSEM, dia akan diberi peluang untuk mengetahui lebih mendalam cara planning kewangan dia lah. Right? So kita ada profesional, ada produk-produk instrumen yang akan diajar supaya menggalakkan mereka menyimpan dan also kuasa compound. So example lah, right? Masa Nimi kecil, orang pertama menyuruh Nimi buka akaun ASNB ialah ibu. Betul tu. Alright? Tapi masa tu mana ada duit. So mula dengan RM10. Alright? Lepas tu you tengok dah lama-lama dia akan kuasa compound dia, walau kita tak withdraw ke, tak apa, dia akan meningkat. Betul. Ya, so itu ialah satu. Lagi satu, kemungkinan besar ramai yang tidak tahu cara manage pengurusan kewangan dan juga dengan melabur dengan institusi yang sah. Right? So nak sort of guarantee yang mana betul lah. Right? Jadi ibu-ibu, wanita-wanita jangan risau, datang ke MSEM, anda akan diberikan penerangan tentang ilmu pelaburan dan juga bagaimana tentang untuk anda merancang kewangan anda. Tapi Nimi, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, kadang-kadang kita nak pergi majlis ataupun event yang besar-besar ni, kita risaukan tentang faktor keselamatan. Mungkin Nimi boleh kongsikan ciri-ciri keselamatan. Okey, jangan risau sebab keselamatan memang penting bagi kita. So kita tengah bekerja dengan pihak-pihak negeri. So daripada polis bantuan, daripada rela, daripada menguruskan trafik. So semua diuruskan dengan tepat dan juga bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan. So ada pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan yang akan
berada di situ bila untuk apa-apa kecemasan lah. Okey. Jadi selain daripada itu, maksudnya dari segi faktor kesihatan, keselamatan, trafik, semua memang dititik beratkan. Jangan risaulah. Okey. Kemudian kita berbalik pula kepada tentang wanita, keluarga datang berkunjung kepada ke MSM ini. Apa harapan Nimi sendiri sebenarnya kepada mereka? Okey, pertama ialah mengetahui macam mana nak menjaga kewangan individu sebagai seorang ibu wanita amat penting. Dan tak stop dengan wanita lah. I think semua yang mengunjung tu itu penting kan. Kedua, datanglah ke MSM. Alright. Ketiga, muat naik app PNB event sebab dalam tu ada jadual, ada peraduan. So bila mereka ke sana, ada hadiah seperti rumah, kereta, motosikal, TV, banyak benda yang boleh dimenangi dan juga belajar macam mana nak manage financial dia lah. Okey, ni mungkin boleh kongsikan kalau mereka nak download PNB Events app ni, bagaimana caranya? Dia cuma pergi ke Apple Store ataupun Android. Dia cuma muat turun sajalah app dia, senang. Okey, dan mereka juga boleh mengikuti perkembangan MSM 2023 di laman web dan secara langsung di Facebook dan juga YouTube rasmi MSM. Sedikit sekali lagi, kenapa mereka yang tinggal di Pulau Pinang, Kedah, Perak Utara perlu hadir ke MSM ini? Sebab ini adalah tempat yang bagus untuk belajar macam mana nak sort of manage kewangan dan juga banyak-banyak hadiah, banyak tempat kita belajar macam mana nak manage kewangan kita lah. So jangan lupa datang beramai-ramai. Yang tak ada di utara, yang dekat tempat lain, layarilah web page kami which is Facebook ataupun YouTube MSM. Ini cerita sikit depan ni apa benda ni? Boleh dapat ke ni kalau datang? Yang ni daripada ASMB branch. Kalau kita melabur, kita boleh dapat ni lah, which is tumbler ke, bag ke, PNB punya Upin Ipin. Ada macam-macam macam-macam benda yang ada. Okey. Baiklah, jadi bagi anda yang mungkin tak tahu nak ke mana hujung minggu ni, anda boleh datang ke MSM 2023 yang tahun ini berusia 23 tahun. Betul. Bermula pada 30 September hingga 8 Oktober 2023, bertempat di Setia Fontaines, Bertam Pulau Pinang. Okey, kita boleh kongsikan apa tagline-nya tahun ni? Bijak berlabur, santai berlibur. Okey, bijak melabur, santai berlibur. Okey, jadi jangan lupa datang ke MSM 2023 di Setia Fontaines, Bertam Pulau Pinang bermula 30 September hingga 8 Oktober nanti. Terima kasih Nimi. Terima kasih. Dan perkongsian ini. Dan jumpa semua di MSM tahun ni. InsyaAllah. Tapi kan Nimi, ada tak orang ambil kesempatan terhadap Nimi? Macam mana? Nak tahu macam mana ada orang ambil kesempatan ataupun tidak? Kita saksikan bikisan TikTok ini. Kalau kita lihat, kita semua perlukan sahabat sejati. Dengan keadaan dunia yang semakin tidak menentu, ekonomi yang getir. Tapi, sebagai sahabat kita ada tanggungjawab. Kita tak boleh ambil kesempatan kita orang. Dia pakai, kita kawan lama dah. Dia minta duit, dia minta hutang. Kemudian dia ambil kesempatan. Ini semua merosakkan persahabatan dan menyebabkan makin ramai yang tak mampu dan tak sanggup berkorban sebab takut nanti putus sahabat. Boleh cuba tanya ada 5 sen tak? Saya nak pinjam 5 sen. Banyak 5 sen. Oh, kenapa banyak? Saya saja simpan lah atau ada apa-apa emergency ke. Wow. 5 sen lah. 5 sen. Saya perlu 5 sen saja. Memang ada. Thank you. Boleh pinjam saya tak? Bang, sebenarnya orang pertama yang tolong saya boleh guna kad saya dan beli satu barang yang perlukan. Serius lah? Serius? Nak beli apa? Beli baju. Okey? Jom. Betul lah. Betul. Saya bagi you 5 sen dia nak belanja. Yes. Pelanggan itu suka. Tak perlu. Baju. Okey. Cuti mau pergi medical check up. Oh, okey. Semua okey ya? Bye. Follow up. Okey. Apa itu? Dia pakai colostomy bag. Oh. Semua sekali. Semua sekali. Serius? Serius.
Ya. Ini okey ah? Alright. Lebih lagi. Cukuplah satu. Abang kerja sebagai apa? Korea. Korea. Malaysia. Tak adik? Adik. Adik suka tak? Okey? Dah. Thank you. Bye. Hari ni rezeki lain buat minyak. Hari ni rezeki yang selalu. Ya. Terus nak. Sama-sama. Itu dia perkongsian kita tentang topik hari ini, iaitu ambil kesempatan. Dan kalau kita tengok kisah yang terakhir itu tadi, Fahrin, itu kisah yang tular yang dengan lagu latar tu, dengan keadaan situasi. Dan kalau kita baca kisah keluarga mereka ini, kita pun akan merasa sebab. Dan di kesempatan ini juga hari ini, Fahrin, kita nak perkenalkan tetamu kita yang kerana kita bertuah, yang di studio pun kita bertuah, dan di dalam talian pun kita bertuah bersama dengan mereka. Betul. Baik, yang bersama kita di studio secara segak bergaya, dan kita tak pernah ambil kesempatan terhadap beliau. Okey, Cik Muhammad Saiful Bahari Osman, Proding Motivasi yang terus bersama dengan kita. Terima kasih Cik Saiful. Sama-sama, alhamdulillah. Bersama kita pada hari ini, dan juga di dalam di atas talian video Cik Muhammad Salihin, Mat Safar dan juga Puan Nurul Izzah Mohzan bersama dengan kita. Kalau boleh kita sapa mereka. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami di Wanita hari ini. Sihat ke semua tu? Alhamdulillah, sihat. Okey. Kita mulakanlah dengan Cik Salihin dan juga Puan Izzah dulu. Boleh kita minta izin Cik Saiful? Boleh, silakan. Silakan. Kita nak kongsikan kepada penonton serba sedikit tentang kisah yang tular ini. Dan kalau kita lihat tentang kisah ambil kesempatan ini, Cik Salihin, ada setengah orang dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam kesukaran, kesempitan dan juga kesedihan, bila diberi ruang dan juga peluang, kadang-kadang kita nak mengambil kesempatan tu. Tetapi inilah yang berbeza dengan Cik Salihin dan Puan Izzah sekeluarga. Walaupun dah diberi peluang, kesempatan, anda tidak menggunakan ataupun mengambil kesempatan berlebih-lebihan. Mungkin Cik Salihin nak kongsikan tentang situasi dan perkara tersebut. Kalau macam yang apa yang jadi tu, bagi saya satu family tak perlulah kot nak ambil lebih, sebab dia dah bagi tu pun dah kira bersyukur dah. Kan? So kira kita ambil yang mana yang kita perlu je lah, sebab macam yang dia tanya dalam video tu pun, nak barang elektrik ke tak, sebab kalau ikutkan dekat rumah banyak yang ada dah. So tak payahlah nak ambil kan. Lagipun saya lama tak beli baju kat depa. Hari tu memang nak beli baju. Allah hantar dia sebagai asbab. So ambil yang mana yang kami nak beli je lah. Okey. Mungkin Puan Izzah jugalah kalau boleh kongsi dengan kita. Okey. Sebenarnya kalau kita lihat di sebalik kisah tu juga anaknya Aira Alisa kan menghadapi masalah kesihatan yang agak kronik juga. Kalau kita lihat sebenarnya dalam situasi ni, kita tahu kita tengah susah. Kadang-kadang orang rasa bila mereka susah ada tentang menghadapi dugaan itu, ini adalah hak mereka untuk dibantu dan hak mereka untuk bukan ambil kesempatan tetapi orang kata menggunakan peluang dengan sebaiknya. Mungkin macam mana persepsi itu juga boleh diulas oleh Puan Izzah ni? Macam saya nak beli baju ke barang-barang lain ke, lebih utamakan anak-anak dulu, baru benda yang kami perlukan tu. Okey, sebab pula saya dengar, dan kalau kita lihat kisah ini Cik Salihin dan Puan Izzah ini yang dikongsikan ini adalah antara individu yang sebenarnya tidak mengambil kesempatan di sebalik peluang ataupun ruang yang ada, walaupun sebenarnya kalau nak diberikan MX card tu boleh beli apa pun, dan baju yang mereka beli pun jenama yang biasa saja. Cik Saiful, ini yang kita nak kongsikan tentang topik kita hari ini dalam situasi ambil kesempatan ini. Cik Saiful. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Siti Hafizah Aswati binti Sabjan. Ya, tepat sekali. Salah. Oh, salah Salah. Hafizah Aswati. Okey, alhamdulillah. Jarang-jarang saya ambil kesempatan untuk sebut nama Fiza penuh. Terima kasih. Dan sahabat saya Fahrin Ahmad, tak lupa kepada Cik Salihin dan juga Puan Izzah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada penonton-penonton yang ada kat rumah yang sedang menonton rancangan Wanita hari ini. So topik kita bagus hari ini, ambil kesempatan, dan melalui apa yang kita lihat dalam TikTok sebentar tadi, so saya tertarik nak kupas satu benda lah, Fiza dan Fahrin. Dia bermula dengan sedekah 5 sen. Ya. Kan? Betul. Tetapi asbab
saya yakin dan percaya asbab kerana 5 sen itu diberi dengan ikhlas. So pasti dia akan membuahkan hasil-hasil yang lebih baik. Apatah lagi dengan niat yang baik. Sebab apa bila kita sebut tentang ambil kesempatan, dia tak akan lari daripada niat, iaitu sama ada baik ataupun buruk. Tapi dalam contoh yang kita lihat tadi, dilihatkan kepada kita tadi, saya yakin dan percaya apa yang Cik Solihin buat tersebut adalah niatnya memang nak bagi. Kesungguhan. Keluarkan satu plastik penuh dengan shilling. Kan? So baik. Yang itu cantiknya apabila sesuatu perkara tersebut dibuat dengan cara yang baik, kaedah yang baik, pasti hasil di ujungnya bertambah baik. So dan dapat kita lihat juga tadi, apabila niatnya baik, apabila hatinya ikhlas, don't worry, kesempatan yang Tuhan berikan pasti akan membuahkan hasil yang jauh lebih baik daripada pengorbanan yang dia telah berikan. Dan tak dilupakan topik kita pada hari ini, Cik Fiza dan Farin, dia ada dua. Sama ada ambil kesempatan itu dalam situasi yang baik, ataupun ambil kesempatan yang biasa, sinonim dengan masyarakat yang ada sekarang, iaitu dengan cara dan juga kaedah memanipulasi ataupun kaedah yang tidak baik, senang cerita. Yang itu yang insya-Allah kita akan bincangkan, kita akan perhalusi dan kita akan dapat lihat dalam rancangan pada kali ini. Wow. Okey, rancangan kali ini. Okey, Cik Salih, kita nak tanya jugalah sebenarnya kan, bila orang ada minta bantuan kita dalam keadaan yang memang sebenarnya kadang-kadang orang kata, saya sendiri dah susah, takkan kenapa saya perlu bantu orang? Saya sendiri memerlukan, kenapa saya nak menyumbang pada orang lain? Okey, apa yang bermain dalam fikiran Cik Salih ketika orang meminta bantuan tersebut dan kemudian duit pun tinggal duit shilling, bagilah juga walaupun 5 sen. Sebenarnya apa yang bermain dalam fikiran tu? Kadang-kadang 5 sen. Kalau ada orang boleh cakap 5 sen ni sikit, tak payah pun tak apa. Tapi sebenarnya macam mana situasi tu? Dia kalau ikutkan situasi tu, masa kejadian tu, saya ingatkan Mr. Pinyam tu dia nak buat magic. Okey. Minta mesin kan, ada satu tiktokers Chinese yang buat magic juga kan. So saya ingatkan Mr. Pinyam tu yang tu. So memang masa tu memang poket beg saya ni pink. So dah alang-alang ada tu saya bagilah. Tapi kalau kata dalam situasi yang lain, orang minta kalau ada orang minta bantuan, kalau saya ada saya bagi. Kalau kata saya tak ada, saya bagi tahu terus terang saya tak bagi lah. Bukan tak bagilah, minta maaf dulu, kita saya pun tak apa tak ada, macam itulah. Kalau kata dari situasi yang lain lah. Okey, Cik Salih, saya nak ubah sikit. Ketika dapat peluang tu, bila dia bagi satu kata kejutan kan, okey tak apa, terima kasih, kita bagi peluang pada Cik Salih dan satu keluarga ni, ambil lah apa nak, saya nak belanja ni. Apa yang menyebabkan Cik Salih ni tak nak ambil lebih-lebih? Sedangkan sebenarnya boleh pun, dah ditawarkan pun, nak ambil apa boleh. Tapi kenapa tak nak gunakan peluang tu? Apa yang rasa hati yang menyebabkan tak nak berlebihan ataupun mengambil kesempatan? Untuk saya lah, bagi saya lah yang saya dah tanamkan dalam diri saya, kita ambil adab Rasulullah. Alhamdulillah. Bila orang nak bagi, contoh macam kalau kata bukan situasi yang saya dapat ni, contoh macam kalau kata orang nak belanja makan, kita ambil yang paling murah. Macam itulah kira dia dah offer. Tapi saya bila fikir-fikir balik, barang dekat rumah pun dah ada, kan, handphone pun dah ada, semua kelengkapan dah ada, alhamdulillah lah kan. So kira kita ambil yang mana yang kita perlu je lah. Sebab dia nak belanja, kita pun tak mau kecewakan hati dia. Kita ambil pun tak melebih-lebih walaupun dia offer yang lebih. Okey. Apa yang Cik Salihin kongsikan ni betul-betul rasa meresap ke dalam jiwa, sebab kita berhadapan dengan ramai orang setiap hari. Macam Cik Saiful katakan tadi, sama ada orang yang mengambil kesempatan ataupun orang yang memanipulasi melalui kesempatan. Orang yang dalam keadaan memerlukan tetapi dengan adab dan sikapnya memilih sederhana, memilih yang murah dan menyantuni orang yang ingin memberi, tapi dalam masa yang sama tidak mahu menyusahkan orang itu. Ini yang kadang-kadang mungkin dah kurang dalam kalangan masyarakat kita. Kerana kebiasaannya orang kalau diberi kesempatan, dia bukan nak kurang, tapi dia mempergunakan. Betul. Ini situasi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kita. Ini yang kita nak kongsikan kalau boleh diulas. Dia rasa itu hak. Peluang. Betul kan? Dalam rezeki kawan kita ada kita punya juga. Mungkin dia rasa macam tu. Saya cuma nak tahu, nak sikit je. Dia bukan kadang-kadang je bisa.
dia jarang-jarang yang berakhlak seperti Cik Salihin. Yang dia merasakan bahawa ada bahagian yang dia perlu ambil sekadar untuk menghormati hati dan perasaan si pemberi. Menyantuni. So ini adalah yang dikatakan sebagai akhlak. So akhlak. So whatever yang ingin kita lihat adalah dia berpunca daripada akhlak. Dan bagaimana akhlak itu terbentuk? Of course, cara didikan ahli keluarga tersebut di dalam mendidik dan mencorahkan anak-anak. So sama dengan apa yang berlaku sekarang. Minta maaf ada orang bila diberi peluang dan kesempatan, macam Cik Fiza katalah, kita belanja sup ekor tapi dengan badan-badan kepala-kepala lembu semua dia order. So kenapa? Sebab dia telah mengambil kesempatan di atas kebaikan. So ambil kesempatan ke atas mengambil kesempatan yang buruk yang boleh saya kategorikan kepada sifat ataupun orang kata apa, tindakan ataupun akhlak dan adab yang buruk ini. Dia ada 4K. K yang pertama adalah mengambil kesempatan di atas kebaikan orang. Yang ini biasa. Padahal ini biasa. Kita dah tolong dia, orang kata apa, kita dah bantu dia, kita dah tolong kawan kita siapkan assignment kerja dia kan. Tiba-tiba dia pula pancung kita dan sebagainya. So K yang pertama. K yang kedua, of course, yang inilah yang biasa terjadi. Sebab apa? Dia ambil kesempatan sebab untuk kepentingan diri. Sebab apa? Dia merasakan bahawa kepentingan diri dia, macam yang Cik Sorin katakan tadi, kemahuan mengatasi keperluan. Nampak tak? Kemahuan mengatasi keperluan. Kalaulah keperluan itu mengatasi kemahuan, maka dia akan beradab dengan adab yang baik dan berakhlak dengan akhlak yang baik, seperti yang ditunjukkan oleh sahabat kita. Ambil yang perlu. Betul. Bukan apa yang mahu. Ini yang jarang-jarang berlaku. Sebab kadang-kadang kita pun ada dalam situasi, mungkin kita kalau kita baca di media sosial, kadang-kadang kita bantu orang tu, kita bagi dia jenama A. Dia kata, dia tak makan jenama A dia nak jenama roti jenama B contohnya. Itu kalau dia makan hari-hari. Jadi ini yang orang kata mengambil kesempatan. Tapi kalau kita lihat Cik Solihin dengan Puan Izzah, dia tidak sebegitu. Tapi Cik Saiful, itu kesempatan di atas situasi yang baik juga. Tapi ada juga kalau kita lihat dalam konteks kehidupan kita hari ini, ada juga orang yang mengambil kesempatan di sebalik musibah orang lain. Contohnya, saya dalam kesedihan, saya dalam kedukaan, Farid pula minta derma untuk saya. Itu pun ada juga. Itu pun ada kesempatan. Bagaimana kita melihat itu geram begini? Itu poin saya yang ketiga. Fiza ni dia macam ada satu tahu je. Dia ambil kesempatan betul. Okey. K yang ketiga adalah mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Yang ini bagi saya sangat tidak bermaruah. Maaf. Ada setengah ataupun ada masyarakat yang ramai dekat luar sana yang membina kemasyhuran di sebalik keaiban orang lain. So yang ini kita tak mahu. Minta maaf. Ini semua untuk semua orang, termasuk saya, termasuk saya. Ingatkan diri saya. Jangan membina populariti dan kemasyhuran diri di atas keaiban, masalah, kekurangan orang lain. Yang itu sangat tidak berakhlak. Sebab apa? Sebab pada ketika itu, kalaulah kita mendapat kemasyhuran tersebut, tetapi ada satu pihak lagi yang terpaksa menanggung keaiban dan sebagainya, sangat tidak berakhlak. So itu juga dikategorikan sebagai mengambil kesempatan. Dalam erti bracketnya adalah keburukan, bukan kebaikan. Kenapa? Nawaitunya. Maaf Farin dan Fiza mengatakan bahawa dalam Islam kita dididik bahawa niat tidak boleh menghalalkan cara, matlamat tidak boleh menghalalkan cara. So benda itu kita kena pegang sebagai asas. So apa yang Fiza katakan tadi betul. Kita susah tetapi ada kawan pula yang pergi letak tabung dekat surau. Ini bagi pihak ni. Bagi pihak kan. Tapi sepulang tak dapat. Ya betul. Kan sebenarnya tak dapat apa pun. Dan situasi ini terlalu dan selalu terjadi dalam masyarakat kita yang kita anggapkan sekarang sebagai scammer. Kan banyak menipu dan sebagainya, letak tabung untuk kutipan anak yatim tapi rumah anak yatim tu pun tak wujud dan sebagainya. So berpatah balik dengan apa yang Cik Fiza katakan. Baik, asas dasar untuk kita mengatasi masalah ini adalah pendidikan awal dari rumah sendiri. Bagaimana seorang ibu bapa itu mencorak anak-anaknya supaya anak-anak itu tidak memanipulasi dan tidak menggunakan kebaikan orang lain untuk kepentingan diri dan juga untuk kepuasan nafsu semata-mata. Cerita adab dan akhlak bermula dari rumah. Okey. Baik, Cik Salih dan juga Puan Izzah, kalau kita nak tanya seberingkas jugalah perkembangan terkini tentang kesihatan anaknya bagaimana sekarang ya? Kalau nak kata yang untuk sekarang ni dia cuma follow up je lah. Follow up
Sebab usus dia ni mungkin tahun depan baru nak masukkan balik. Okey. Cik Salihin, selepas tularnya video Cik Salihin sekeluarga bersama dengan Pinyang tu kan, ada tak orang-orang sekeliling cakap, awak hang tak ambil lebih ataupun awak hang tak ambil kesempatan atau awak hang tak buat begitu, tak buat begini? Ada tak orang cakap macam tu? Rugilah kan. Ada. Ramai cakap dia kata kenapa baju saja. Apa baju boleh buat apa, pakai sehari dua habis lusuh. Awak tak ambil phone ke apa ke. Tak apalah, rezeki anak bini pun lah. Tapi inilah yang contoh terbaik yang kami semua di studio sangat teruja dan sangat menghormati Cik Salihin sekeluarga, yang mana anda berdua sememangnya tidak langsung mengambil kesempatan di atas situasi. Orang kata kalau nak tu bolehlah, betul tak? Tapi tidak. Jadi ini yang kita nak terapkan kepada penonton kita. Kalau Cik Salihin boleh kongsikan, kenapa kita sebenarnya perlu ada, macam Cik Saiful kata tadi, akhlak dan juga adab, kerana kita sebagai ibu bapa ini juga adalah cerminan kepada anak-anak kita sendiri. Kalau tanya saya bab tu macam mana nak cakap kita sebagai orang Islam, orang Melayu kan, dah atur cara hidup kita yang Nabi ajar. Kita ambil daripada situ, insya-Allah hidup kita lebih berkat lah. Kan? So kira macam apa yang jadi kat saya ni, kira kita macam mana nak cakap, kita berusaha kan, tapi bila rezeki sampai tu kita ambil. Okey. Bila rezeki yang sampai yang kita nak ambil tu pun kita kena tengok orang yang bagi tu dia mampu ke, dia tak mampu ke, dia biasa-biasa ke, dia saja nak bagi ke, macam mana ke. Kan, so kita kalau kata apa yang situasi yang saya satu family dapat ni, untuk orang ambil pengajaran tu alhamdulillah lah, sebab dunia sekarang, ekonomi sekarang pun dah makin orang kata mencabar kan. Kita nak jalani hidup tu, kira kita kena berpada-pada dalam berbelanja. Lepas tu apa yang orang contoh kalau orang nak bagi tu, kita kena tengoklah juga dia boleh ke, dia mampu ke kan. Lepas tu macam mana kalau kata benda ni juga kita boleh tunjuk dekat sekarang kan, budak-budak pun dah ramai yang main media sosial kan. So kira kita boleh kalau kata situasi macam ni kita boleh tunjuk kat mereka macam mana contoh untuk jalani kehidupan tanpa kita ambil kesempatan datang orang. InsyaAllah. Ini satu tauladan yang sangat baik lah, yang mungkin ada kelompongannya dalam kalangan masyarakat kita hari ini. Kita ingatkan diri kita sendiri jugalah kan. Tapi nak tahu sedikit lah perkembangan anak ni. InsyaAllah tahun depan nak dimasukkan semula usus. Jadi dari segi proses kos perubatan semua tu bagaimana urusannya? Yang kos perubatan dia ni bulanan tu boleh tahan lah kalau, tapi actually yang anak saya ni dia dekat dia punya apa rawatan proses ni dia kan dekat hospital swasta, tapi alhamdulillah company cover. Alhamdulillah. Kira yang ni yang jalan yang setiap bulan ni adalah sikit dalam kata tak banyak lah, tapi memang memerlukan lah kan. Tapi kira kita alhamdulillah gaji saya pun cukup lah untuk bagi untuk ni apa untuk tampung perubatan dia ni. Cik Salihin, kami di Wanita ini mendoakan semoga terus sihat, terus dimurahkan rezeki. Dan saya percaya dengan adab dan akhlak yang ada, rezeki yang ada, kalau kita tak tamak itu akan berterusan dengan cara yang tersedia, yang tertulis seperti mana yang dipercayai oleh kita semua sebenarnya. Okey, Cik Saiful, kalau kita lihat daripada apa kisah yang kita dah kongsikan pada hari ini dan juga sebagai teladan kepada masyarakat di luar sana tentang mengambil kesempatan ini, apa pesanan akhir daripada Okey, pesanan akhir daripada saya, Farian, yang pertama, Nabi kata sebaik-baik manusia ataupun sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik akhlaknya. So itu nombor satu. Dan orang yang mengejar keberkatan dalam sesuatu rezeki dia pasti bahagia.
So macam Cik Salihin tadi, dia tak ambil baju yang brand. Mungkin kalau dia ambil pada ketika itu, dia hilang populariti yang macam ada sekarang. Kan? Itu satulah. Rezeki yang soal berterusan. rezeki. Bagaimana Tuhan itu sangat adil dalam soal rezeki, dengan akhlak, dengan tindakan yang betul dan sebagainya, tidak tamak dan sebagainya, kita akan dapat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kepada mereka yang bersifat negatif, yang suka ambil kesempatan. Terhadap kawan, terhadap dan sebagainya. So sifat yang sedemikian dia hampir kepada sifat menzalimi orang lain. So kena hati-hati. Dalam surah tu ayat 47, Tuhan telah menyatakan bahawa sesungguhnya orang yang menzalimi orang lain, sesungguhnya kata Allah apa? Sesungguhnya aku menurunkan azab sebelum kematiannya. Yang mana azab itu dia tak sedar, dia tak tahu. So careful, careful bagi sesiapa termasuk saya. Kalau boleh elakkan daripada mengambil kesempatan di atas kebaikan orang lain dan juga mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. So jadilah manusia yang seperti mana kita lihat contoh tadi Cik Salihin dan keluarga, menjadi manusia ataupun orang yang lebih berakhlak dan juga lebih beradab. InsyaAllah. So bukan pergi kenduri, orang tak makan kita dah bungkus. Okey. Jangan. Tapi sikit. Tapi kadang-kadang bagaimana pula kalau orang tu di offer, contoh macam Farin cakap saya, Fiza ni birthday you ambil 10,000 ni you beli, itu ambil kesempatan ke? Kalau yang punya ada yang mengizinkan, saya rasa itu tak jadi masalah. Ini yang menjadi masalah tu apabila tetamu belum makan, dah ke dapur bungkus makanan. Ataupun amount tak diberikan tetapi kita ambil over daripada kemampuan si pemberi. Sehingga Farin kata, sekali dia Fiza ni makan satu table 30,000 ni. Saya kalau macam itu 10,000 sebut je, dalam hati 1,000 sudahlah. Okey. Yang ini tadi berbalik kepada akhlak adab tadi. Betul. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Salihin, Puan Izzah sekeluarga dan juga Cik Saiful di atas perkongsian hari ini. Waktu yang singkat tapi insya-Allah kita doakan semoga ada banyak manfaatnya yang dapat kita guna pakai dalam kehidupan kita seharian. Sama-sama kita di studio belajar dan juga anda penonton-penonton jadikan ia sebagai asbab untuk kita meneruskan kehidupan seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih lagi Cik Saiful dan juga banyak lagi perkongsian kami untuk anda. Teruskan bersama dengan kami, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali di Wanita hari ini dan perkongsian ini cukup menarik kerana saya kira masyarakat semua harus tahu kerana ini satu yang sangat menarik yang bakal dikongsikan bersama dengan pengarah bahagian Malaysia Government Call Center MyGCC, mampu Jabatan Perdana Menteri JPM, iaitu Puan Zarina binti Syuaib. Terima kasih Puan bersama kita pada hari ini. Terima kasih Farid. Okey, MyGCC. Mungkin sebelum kita berbual lebih lanjut, mungkin ramai ingin tahu tentang sejarah perbualan MyGCC dan ianya juga telah sedekat dari mana dan tentang perjalanannya. Boleh kongsikan dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Malaysia Government Call Center ataupun Pusat Panggilan Kerajaan Malaysia telah pun dilancarkan pada 12 November 2012 yang lalu, bermakna pada tahun ini adalah tahun ke-11 MyGCC beroperasi. Ia adalah satu inisiatif yang diilhamkan sebagai satu gerbang komunikasi antara rakyat dengan kerajaan. Dan pada ketika itu kita actually menyahut hasrat kerajaan untuk merakyatkan perkhidmatan awam. Jadi MyGCC ini pada awal penubuhannya dikenali sebagai One Malaysia, One Call Center, One MOCC dan kemudian dijenamakan semula dengan nama Malaysia Government Call Center pada seperti yang mana sebut tadi 12 November 2012 lah ya. Jadi dia dijenamakan semula pada tahun 2018 dan seperti mana yang disebut tadi, ini adalah satu inisiatif di bawah mampu JPM yang mana ia adalah bertujuan untuk memudah cara komunikasi antara rakyat ataupun orang awam dengan agensi kerajaan menggunakan konsep single point of contact ataupun pusat panggilan setempat, yang mana kita menggunakan satu nombor talian telefon tunggal, iaitu
mungkin semua dah kenal dengan nama talian ni. 03 8000 8000. Itu adalah senang je nombornya. Ya, itu adalah saluran utamalah yang mana rakyat boleh menghubungi MyGCC. Walau bagaimanapun kita ada beberapa lagi saluran komunikasi, antaranya seperti SMS, email, social media kita ada Facebook, Instagram, Twitter dan juga kita ada yang terkini saluran komunikasi kita ialah chatbot. Wow. Okey, jadi sebenarnya rakyat sebenarnya boleh dekat dengan kerajaan dengan sangat mudah melalui platform ini sebenarnya. Yeah. Okey, tentang objektif penubuhan MyGCC dalam sektor awam ni, kalau boleh dikongsikan juga, Puan. Okey. Seperti mana yang saya sebut tadi, MyGCC ditubuhkan, berobjektifkan untuk memudah cara komunikasi antara rakyat dengan agensi-agensi kerajaan. Dengan menggunakan menghubungi MyGCC menerusi satu talian telefon tunggal tadi itu, mereka boleh menanyakan ataupun mendapatkan maklumat-maklumat mengenai perkhidmatan awam yang diberikan oleh agensi-agensi persekutuan melalui MyGCC. Jadi melalui MyGCC, rakyat tidak perlu lagi menghubungi agensi-agensi persekutuan ni, agensi-agensi kerajaan ni melalui pelbagai nombor berbeza, medium komunikasi yang berbeza. Hanya menghubungi satu pusat panggilan setempat, mereka boleh mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan perkhidmatan ataupun produk agensi-agensi kerajaan. Dan mungkin disalurkan kepada agensi yang berkenaan ataupun berkaitan. Jadi sebenarnya nombor yang perlu diingat tadi yang kita dah kongsikan tadi, 8000 tadi itu, dan anda akan dibantu. Okey, mungkin secara lain juga adalah apakah perkhidmatan utama MyGCC ni? Okey. MyGCC menawarkan 5 perkhidmatan utama. Yang pertama ialah dari segi pertanyaan am. Pertanyaan am ni memang antara soalan-soalan yang kerap ditanyakan oleh rakyat kepada MyGCC lah. Di samping itu, kita juga ada menerima cadangan dan juga maklum balas daripada rakyat mengenai perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi persekutuan, agensi kerajaan, dan kita juga membantu ataupun menyalurkan sekiranya rakyat menghubungi MyGCC untuk mendapatkan bantuan directory kerana mereka tak tahu nama-nama agensi kerajaan yang ingin dihubungi. Betul. Jadi mereka memohon melalui MyGCC untuk mendapatkan bantuan directory. Kita juga menerima bantuan daripada rakyat, aduan daripada rakyat, yang mana aduan-aduan ini kita akan panjangkan kepada Biro Bantuan Biro Pengaduan Awam menerusi sistem pengurusan aduan yang dikendalikan oleh Biro Pengaduan Awam lah, ya. Dan akhir sekali kita juga menerima penghargaan daripada rakyat, ya. Penghargaan ini mungkin dalam bentuk penghargaan kepada pegawai khidmat pelanggan MyGCC yang telah pun menyalurkan maklumat seperti mana yang dikehendaki oleh pemanggil, dan dalam masa yang sama penghargaan juga disampaikan oleh rakyat kepada MyGCC, menerusi MyGCC kepada agensi-agensi yang mana dia menerima produk ataupun menerima perkhidmatan yang diberikan oleh agensi-agensi tersebut. Maknanya kita nak ucapkan terima kasih ke penghargaan, boleh juga melalui talian ataupun platform ini. Baik, dan apakah pencapaian MyGCC sejak sedekat penubuhannya dah 11 tahun ni? Okey. Kalau kita melihat dari segi volume ataupun panggilan yang kita terima, sejak penubuhan MyGCC, kita telah pun menerima, kalau Farin dengar pun mungkin terkejut dia, 12.39 juta transaksi yang kita terima sejak penubuhan MyGCC. Wah. Kerana kita menerima secara puratanya setiap hari, 4,000 panggilan. Setiap hari 4,000 panggilan? Setiap hari. Jadi panggilan yang banyak ini dengan kapasiti kita yang pada ketika ini seramai 249 orang pegawai khidmat pelanggan MyGCC ini, memang memberi tekanan jugalah kepada pegawai khidmat pelanggan MyGCC. Namun dengan kolaborasi kita bersama dengan 43 agensi persekutuan, kementerian dan juga agensi yang membekalkan kita maklumat-maklumat terkini mengenai produk dan perkhidmatan mereka yang kita masukkan dalam sistem knowledge base kita sebagai pangkalan data untuk pegawai khidmat pelanggan kita merujuk bagi menjawab soalan, maka soalan-soalan tersebut dapat diberikan, disalurkan kepada rakyat. Walaupun
seperti mana tadi ada Farin juga tanya saya kan, semua soalan ke masuk betul. menerusi MyGCC? Ya, kita menerima semua soalan. Walaupun dengan kolaborasi yang terhad, tapi alhamdulillah pegawai khidmat pelanggan kita dengan profesionalnya, dengan dedikasi yang hebat ini, mereka dapat menjawab soalan-soalan, memudah cara komunikasi antara rakyat untuk mendapatkan perkhidmatan daripada agensi-agensi ini. Walaupun di luar skop kerja, di luar maklumat yang ada, mereka cuba juga menjawab dengan penuh profesional. Dan yang pasti semua mereka terlatih 24 jam. Kompeten. Ya, kita buat operasi 24 jam, Farin. Baik, di penghujung ni Puan, kalau kita nak ulang kembali mungkin pesanan akhir juga tentang saluran komunikasi MyGCC kalau mereka dah mula tertarik untuk menghubungi. Seperti yang kita sebut tadi, kita ada 7 saluran komunikasi di bawah Malaysia Government Call Center. Yang utama adalah saluran voice, suara, yang mana rakyat ataupun orang awam boleh menghubungi MyGCC menerusi nombor telefon tunggal 03 8000. Dalam masa yang sama, kita juga ada saluran komunikasi lain yang bukan suara, non-voice, yang mana kita MyGCC boleh dihubungi menerusi SMS, menerusi 8000@mygcc.gov.my. Dan kita juga boleh dihubungi menerusi media sosial MyGCC. Kita ada Facebook MyGCC Malaysia, Twitter MyGCC Malaysia, Instagram MyGCC Malaysia, dan yang akhir sekali saluran komunikasi yang terkini kita ada chatbot Siti@mygcc. Siti adalah singkatan kepada sharing information through innovation. Baik, jadi saya kira cukup ringkas, padat dan lengkap untuk terus mendekatkan lagi MyGCC bersama dengan masyarakat. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Zarina bersama dengan kita pada hari ini. Dan anda tak kiralah sebarang pertanyaan, penghargaan, aduan dan sebagainya, adanya MyGCC. Ingat nombor tadi 0380008000. Baik, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Tuan Fahrin, saya nak kongsikan sesuatu kepada Tuan Fahrin. Kenapa? Awak nak jadi PA saya ke? Dah tak nak lah. Jangan ambil kesempatan. Okey, ini kita nak kongsikan kepada anda tentang Cik PA Tuan Ash. Berjaya ke Tuan Ash untuk memikat hati Husna dan juga ayahnya? Adakah Husna akan berlembut hati menerima Tuan Ash? Jadi jangan lupa untuk saksikan episod terakhir drama Cik PA Tuan Ash, lakonan Serasi Jananik dan Dini Syazman pada hari ini. Jam 6 petang hanya di slot Sakura TV3 dan stream eksklusif di Tonton. Itu dia. Dan kita terus kongsikan antara program-program menarik di TV3. Antara Cik PA Tuan Ash yang berkeudara pada jam 6 petang di slot Sakura TV3. Itu 6 petang. Kalau 12 tengah hari, Isnin hingga Jumaat, pastikan anda temu janji anda bersama dengan kami. Sebab sekarang ni Fahrin, tak ada alasan orang kata, saya tak sempat dah tengok TV. Awak boleh tengok dekat Facebook ataupun anda boleh tonton stream secara HD di Tonton. Dan kalau rindu Fiza Sabjahan boleh tengok TikTok WHI TV3 kan, dan juga Instagram kita. Yang ni pun. Okey. Kita harapkan perkongsian kita hari ini dapat memberi banyak manfaat bukan saja buat kami di studio ini tapi juga anda penonton-penonton Wanita Hari ini. Dan insya-Allah jika ada kesempatan ke lapangan kita akan buat lagi topik-topik yang sebegini. Dan esok juga kita nak kongsikan sesuatu kepada anda bersempena dengan Maulidur Rasul, iaitu topiknya tak kenal maka tak cinta, Rasulullah cinta hati kita. Jadi sempena cuti Muhammad esok juga pastikan anda dah 12 tengah hari buka siaran TV3 untuk kita sama-sama meneruskan penghayatan Maulidur Rasul bersama dengan Wanita Hari ini. Jadi saya kira kami tinggalkan anda di sini. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Assalamualaikum. Bye. Dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi.
dia lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur